Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Hairul Faizi bin Lokman dan juga rakan-rakan seperjuangan. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan proposal kajian tindakan PDPC. Next. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Wan Ain Najhah, Sharifah Mazida, Siti Nur Husna, Aisyah Liana dan juga diri saya, Nur Syairah Nabihah. Next. Okey, bagi tajuk kajian tindakan ini, kami telah memilih pelaksanaan kaedah CLM bagi tajuk prinsip inventif pemisahan masa dan ruang, subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2, SMK Syed Mokhtar, Kuala Lumpur. Next. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Siti Nurhusna binti Slamet. Saya akan teruskan membentangkan abstrak kajian. Objektif utama kajian adalah untuk memberi bantuan kepada pelajar tingkatan 2 dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Fokus utama kajian adalah untuk menyediakan bantuan kepada pelajar tingkatan 2 dalam memahami dan menguasai topik berkaitan dengan reka bentuk dan teknologi, khususnya pada bab 1.3.2 iaitu prinsip inventif. Berdasarkan pemerhatian dan analisis peperiksaan, pelajar menunjukkan prestasi yang lemah menjawab soalan berkaitan dengan prinsip inventif dan juga bukan inventif. Kajian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Syed Mokhtar Kerajaan. Kajian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Syed Mokhtar. Kajian ini dilakukan secara kolaboratif antara guru-guru ABT dan melibatkan 10 pelajar tingkatan 2 amanah yang lemah pada topik tersebut. Tempoh kajian adalah selama 4 minggu. Pelajar akan dinilai dan menentukan keberkesanan kaedah ini. Selepas penilaian, penyelidik mendapati pencapaian pelajar semakin baik dan sikap pelajar positif terhadap kaedah CLM. Permasalahan kajian ini adalah pelajar sukar untuk menghafal prinsip inventif dan tidak dapat mengenal pasti atau memberi contoh yang betul bagi setiap konsep inventif. Intervensi yang dilakukan oleh penyelidik adalah penyelidik mencipta kaedah baharu untuk mengajar, kaedah CLM, iaitu bertujuan untuk membantu pelajar dalam memahami dan mempelajari topik ini dengan lebih berkesan. Pendekatan ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu penceritaan berdasarkan raja, penambahan elemen lagu dalam pembelajaran dan menggunakan model atau aktiviti lapangan bagi contoh setiap prinsip. Hasil kajian mendapati pencapaian pelajar semakin baik. Melalui pemerhatian, terdapat peningkatan kemahiran dan pemahaman pelajar dalam setiap aspek menggunakan kaedah CLM. Terbukti bahawa kaedah CLM dapat membantu dan menarik minat pelajar secara positif dalam mempelajari topik prinsip inventif dengan baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sharifah Mazida dan saya akan teruskan dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Pengkaji merupakan seorang guru yang mengajar subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebahasaan Syed Mokhtar. Pengkaji mempunyai pengalaman mengajar subjek ini selama 5 tahun. Subjek ini mengandungi 2 bab utama dan di dalamnya merangkumi 9 subtopik yang perlu dipelajari oleh pelajar. Sepanjang sesi pengajaran yang lalu, pengkaji telah selesai mengajar keseluruhan subtopik untuk bab 1. Namun begitu, berdasarkan refleksi, pengkaji mendapati terdapat beberapa isu dalam subtopik 1.3.2 iaitu mencadangkan pemilihan prinsip inventif yang mana pengkaji mendapati sebilangan besar pelajar sukar untuk menghafal nama-nama prinsip inventif bagi ruang dan juga prinsip inventif kaedah pemisahan masa. Pelajar juga sering tertukar antara 2 prinsip inventif ini yang mana menyebabkan kegagalan mengenal pasti atau memberi contoh yang betul bagi setiap inventif yang ada.
Next. Isu-isu ini telah dikenal pasti melalui pemerhatian sewaktu proses pengukuhan yang diberikan di akhir sesi pembelajaran di dalam kelas. 2/3 pelajar tidak dapat menjawab dengan betul apabila membuat aktiviti kuis menggunakan Kahoot di akhir sesi pembelajaran. Ia juga telah dikenal pasti melalui analisis kertas peperiksaan pelajar semasa ujian prestasi 1. Berdasarkan ujian purata markah yang diperolehi oleh pelajar adalah grade C. Next. Seterusnya adalah fokus kajian. Kajian ini merupakan kajian tindakan yang berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Subjek yang difokuskan dalam kajian tindakan ini adalah reka bentuk dan teknologi bagi tingkatan 2 iaitu berkenaan dengan bab 1, subtopik 1.3.2 iaitu mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Pengkaji juga dapat mengenal pasti aspek kelemahan pelajar melalui pemerhatian dan juga analisis daripada kertas ujian peperiksaan. Kajian ini penting supaya pelajar dapat memahami serta menghafal prinsip-prinsip inventif dengan lebih mudah agar mereka tidak lagi tertukar dengan prinsip yang berlainan. Next. Saya Nasyairah Nabiah akan meneruskan pembentangan untuk objektif kajian. Objektif umum bagi kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan kemahiran pelajar tingkatan 2 amanah dalam kefahaman dan juga kecakapan untuk mengingati prinsip inventif dan bukan inventif di dalam subjek RBT tersebut. Secara umum juga objektifnya adalah dapat menguasai topik tersebut dan mencapai pencapaian yang cemerlang dalam ujian dan juga peperiksaan. Next. Seterusnya bagi objektif khusus ada 3. Pertama, memudahkan pelajar untuk menghafal prinsip inventif pemisah masa dan juga ruang. Objektif yang kedua, mengelakkan pelajar tertukar antara prinsip inventif pemisah masa dan juga ruang. Dan objektif khusus yang terakhir adalah bagi memudahkan pelajar mengenal pasti contoh bagi setiap cadangan konsep prinsip inventif pemisah masa dan juga ruang tersebut. Next. Seterusnya ialah persoalan kepada kajian ini. Pertama, bagaimana cara yang mudah dan menarik minat pelajar untuk menghafal prinsip inventif pemisah masa dan juga ruang bagi tingkatan 2 amanah. Persoalan yang kedua, sejauh mana intervensi teknik CLM ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam menghafal tanpa kekeliruan tentang cadangan prinsip inventif masa dan juga ruang. Yang ketiga, persoalan terakhir, bagaimanakah pelaksanaan teknik ini CLM dapat mempengaruhi amalan pengajaran guru dalam menyumbang kepada penguasaan pelajar terhadap standard kandungan tersebut di samping meningkatkan minat mereka secara keseluruhannya terhadap subjek RBT ini. Next. Seterusnya, sasaran kajian untuk kajian tindakan ini diadakan di Sekolah Menengah Sahih Mokhtar, Kuala Lumpur bagi tingkatan 2 amanah dan sasarannya adalah 5 orang pelajar lelaki dan juga 5 orang pelajar perempuan di dalam tingkatan tersebut. Next. Okey, seterusnya saya Wan Aina Jahan akan sambung untuk membuat pembentangan bagi 5.0 cadangan tinjauan awal dan juga penilaian. Okey, bagi mencapai objektif kami yang pertama iaitu memudahkan pelajar menghafal prinsip inventif pemisahan masa dan ruang, instrumen kutipan data yang digunakan adalah analisis dokumen, lembaran latihan tugasan harian. Seterusnya, objektif yang kedua, mengelakkan pelajar tertukar prinsip pemisahan masa dan ruang. Instrumen kutipan data yang digunakan ialah analisis dokumen, latihan lembaran kerja. Dan yang terakhir ialah untuk memudahkan pelajar mengenal pasti contoh bagi setiap konsep prinsip
inventif. Instrumen kutipan data yang digunakan adalah analisis dokumen, ujian prestasi 2.0 dan latihan lembaran kerja murid. Next slide. Okey, bagi tata cara kutipan data, yang pertamanya ianya dilaksanakan semasa PDPC bagi subjek RBT, melibatkan sebanyak 10 orang pelajar iaitu 5 pelajar lelaki dan juga 5 pelajar perempuan dari tingkatan 2 amanah yang lemah dalam topik tersebut, dan ianya akan dijalankan selama 4 minggu. Next slide. Okey, bagi jadual pelaksanaan kajian tindakan, pengumpulan data ataupun dokumen akan dimulakan pada 18 September 2023 dan pada 25 September 2023 guru ataupun pengkaji akan melihat hasil daripada refleksi ujian prestasi 1 ataupun ujian pra dan akan sama-sama membincangkannya. Pada 2 Oktober, proses mengenal pasti murid yang perlu terlibat ataupun murid-murid yang lemah untuk mengikuti program intervensi ini. Pengenalan kepada kaedah CLM akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2023 dan pada 16 Oktober pelaksanaan kaedah pertama iaitu cerita, 23 Oktober pelaksanaan kaedah kedua iaitu lagu dan yang terakhir pada 30 Oktober pelaksanaan kaedah ketiga iaitu model, dan penilaian keberkesanan kajian dengan menggunakan keputusan ujian pos akan dilaksanakan pada 2 November 2023. Next slide. Okey, bagi tata cara analisis data, data dianalisis mengikut jenis data dikumpul. Bagi ujian prestasi 2.0, pengkaji akan membanding bezakan markah dan peratus lulus gagal selepas aktiviti intervensi dilaksanakan. Bagi lembaran latihan tugasan harian pula, pengkaji akan membuat semakan dokumen dan markah akhir yang diperoleh oleh pelajar. Next slide. Okey, bagi program intervensi diwujudkan bagi menyelesaikan isu berkenaan pelajar yang didapati sukar untuk menghafal nama, prinsip inventif, kaedah pemisahan ruang dan kaedah pemisahan masa. Yang keduanya ialah pelajar sering tertukar antara kedua-dua prinsip ini, dan yang ketiga ialah pelajar tidak dapat mengenal pasti ataupun memberi contoh yang betul bagi setiap konsep inventif, kaedah pemisahan ruang dan juga konsep inventif kaedah pemisahan masa. Jadi disebabkan masalah-masalah dan isu ini, tercetusnya idea oleh pengkaji untuk mencipta intervensi CLM, iaitu C ialah singkatan bagi cerita, L ialah lagu dan seterusnya M iaitu model. Next. Okey, penceritaan berdasarkan rajah iaitu kaedah yang pertama digunakan oleh pengkaji. Langkah yang pertama ialah guru meminta pelajar untuk membuat 2 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang ahli, dan di mana setiap kumpulan perlu berbincang dan mengaplikasikan kaedah penceritaan yang paling menarik untuk membezakan kedua-dua pemisahan ruang dan masa seperti gambar yang telah dirampilkan pada rajah 1 iaitu susun atau perabot di rumah, dan juga rajah 2 jam. Langkah yang ketiga, seorang wakil dilantik bagi setiap kumpulan untuk bercerita di hadapan kelas. Langkah 4, selepas selesai sesi bercerita, setiap murid perlu memberikan komen dan juga pendapat mereka tentang kaedah penceritaan yang paling menarik, dan yang terakhir, guru akan memutuskan pemenang untuk kaedah penceritaan yang paling menarik. Seterusnya. Okey, seterusnya saya Aisyah Iliana akan meneruskan dengan kaedah lagu. Untuk kaedah lagu, langkah yang pertama, pelajar akan diminta untuk menyalin lirik lagu yang telah dicipta oleh guru supaya pelajar dapat menyemak lirik dan menghafal lirik dengan lebih baik. Langkah kedua, guru akan menunjukkan demonstrasi nyanyian lagu beserta muzik kepada pelajar. Dan kemudian pelajar akan melibatkan diri menyertai nyanyian bersama-sama guru selepas didemonstrasikan oleh guru. Langkah keempat, guru akan meminta pelajar untuk membuat kumpulan secara berpasangan.
Dan langkah terakhir, setiap kumpulan iaitu setiap pasangan perlu menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru berkaitan dengan prinsip pemisahan ruang dan masa. Untuk kaedah lagu ini, pengkaji tidak menspesifikasikan sebarang lagu untuk memberi ruang kepada guru menggunakan kreativiti masing-masing untuk mencipta lagu tersendiri. Okay, next. Okay, bagi intervensi seterusnya adalah model di lapangan. Pelaksanaan yang pertama adalah guru telah memastikan pelajar tingkatan 2 amanah bersedia untuk melakukan aktiviti lapangan dan mengumpul contoh model bagi prinsip inventif kaedah masa dan ruang. Yang kedua, pelajar akan dibahagikan kepada 2 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu 5 orang pelajar perempuan dan 5 orang pelajar lelaki. Setiap kumpulan dikehendaki mengumpul maklumat model di lapangan sekolah mengikut prinsip yang telah ditetapkan bagi setiap kumpulan. Langkah yang keempat, pelajar telah mengenal pasti model prinsip tersebut. Dan seterusnya, perlu kembali ke kelas setelah semua model dikenal pasti. Dan langkah yang terakhir, langkah yang keenam, guru akan meminta pelajar untuk berkongsi dan mengingati contoh model yang dijumpai di sekitar sekolah bagi memahami konsep prinsip inventif pemisahan ruang dan masa. Okay, next. Ini adalah contoh yang pengkaji cadangkan untuk prinsip inventif pemisahan ruang. Yang pertama adalah pembahagian, iaitu contoh modelnya meja berkonsepkan do it yourself, DIY. Yang kedua, untuk prinsip pengekstrakan, contoh modelnya adalah unit pendingin hawa. Yang ketiga, prinsip kualiti setempat, contoh modelnya adalah bekas menyimpan makanan pelbagai petak yang berbeza. Yang keempat, prinsip penyarangan, contoh modelnya adalah antena radio atau antena televisyen. Seterusnya. Next. Okey, prinsip filem nipis dan cengkarang boleh lentur. Model betul. Tadi. Okey. Untuk prinsip filem nipis dan cengkarang boleh lentur, modelnya adalah pelindung cahaya cermin kereta. Untuk prinsip pengantara, contoh modelnya adalah sarung tangan ketuhar. Dan yang terakhir untuk prinsip pemisahan ruang adalah prinsip tidak simetri. Contoh model adalah jam dinding yang berbentuk tidak simetri. Okay, next. Bagi contoh prinsip inventif pemisahan masa, yang pertama adalah prinsip kedinamikan. Contoh modelnya adalah meja makan berempat boleh dibesarkan menjadi meja makan berenam. Yang kedua, prinsip tindakan awal. Contoh modelnya adalah beg udara di dalam kereta. Yang ketiga, prinsip tindakan berkala. Contoh modelnya adalah lampu jalan. Yang keempat, prinsip tindakan keterlaluan. Contoh modelnya adalah proses menabur serbuk atau gula di atas donat. Yang next. Yang kelima, prinsip pengembangan terma. Contoh modelnya adalah pemutus litar yang menggunakan prinsip terma. Yang keenam, pembuangan dan pemulihan, iaitu contoh modelnya adalah kapsul ubat yang boleh larut. Dan seterusnya yang terakhir, prinsip yang ketujuh, prinsip tindakan berterusan yang berfaedah. Contoh modelnya adalah mesin pelelas. Next. Ini adalah jadual pelaksanaan kajian di mana kami akan menggunakan keseluruhannya adalah 8 minggu, tetapi untuk program inventif hanya 4 minggu sahaja. Minggu pertama pengkaji akan gunakan untuk mengumpul data. Minggu yang kedua pengkaji akan melakukan pemerhatian dan minggu yang ketiga pengkaji akan melakukan soal selidik. Kemudian pada minggu keempat akan bermula program intervensi bermula dengan pengenalan intervensi CLM. Minggu yang kelima adalah minggu untuk menceritakan raja. Minggu yang keenam akan menyanyikan lagu. Dan minggu yang terakhir, minggu ketujuh akan berlangsung aktiviti lapangan. Yang terakhir sekali, pengkaji akan membuat penilaian pada minggu yang ke-8. Okay, next. Untuk anggaran perbelanjaan, pengkaji menganggarkan kajian ini akan menggunakan sejumlah
RM20 Malaysia sahaja, di mana peruntukan ini akan diberikan oleh pihak sekolah dan digunakan untuk membeli kertas A4 sebanyak 2 rim sahaja. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan daripada kajian tindakan ini. Kaedah CLM dapat menarik minat pelajar dan juga memudahkan pelajar untuk menghafal. Kesimpulan seterusnya mewujudkan suasana belajar yang menarik dan juga menerapkan kaedah belajar secara interaktif. Ini antara rujukan yang kami gunakan semasa membuat kajian tindakan. Seterusnya, sudah selesai kajian tindakan daripada kumpulan 6. Sekian, terima kasih. Husna, nanti boleh